Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Demi Melayu. Kali ini kita berada dalam episod yang kedua. Okay, episod kali ini kita bawa tajuk Melayu, perempuan Melayu dulu atau versus perempuan Melayu sekarang. Lebih kurang macam tu. Okay, so hari ni kita ada panel kita iaitu Bonda Tun Suzana. So Bonda Tun adalah seorang penulis. Okay, kalau kita nampak kat sini depan ni adalah buku-buku yang Bonda pernah tulis lah. Okay, so nama sebenar Bonda adalah Suzana, betul Bonda? Ya, Suzana. Tapi lebih dikenali sebagai Bonda Tun. Okay, boleh tak Bonda cerita sikit mana datang Tun tu? Okey. Orang selalu tanya ni. Okey, alhamdulillah. Ceritanya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupa pula. Okey, ceritanya adalah apabila Bonda sebagai seorang remaja ataupun dalam pada Bonda mengalami proses pertumbuhan nak jadi kecil, jadi besar sampai kahwin semua. Bonda ni hidup dalam keluarga yang orang kata keluarga bandar. Dan kalau Bonda tak tahu pasal sejarah keluarga, Bonda tak kenal pasal kehidupan berkampung, sebab kami ni daripada rupa-rupanya bila kita dah kaji kemudiannya rupanya Bonda ni daripada keluarga bendahara. Dari sebelah ayah, keluarga bendahara daripada Melaka. Kalau kata Tun-Tun kat Melaka tu semua kerabat. Bonda daripada keturunan Tun Tahir dan Tun Mutahir. Tun Mutahir tu adalah ayahanda kepada Tun Fatimah. Jadi Bonda keturunan yang itulah. Keturunan keluarga bendahara Melaka, yang mana apabila Melaka tu telah jatuh ke tangan Portugis, kota Melaka itu, maka bendahara Melaka mengikuti kepada Sultan Mahmud turun ke Johor, membangunkan Kesultanan Johor. Kerana pada akhir abad ke-18, 17 something, masa tu bendahara Tun Abdul Majid pindah ke Pahang, menjadi bendahara Pahang. Waktu tu Pahang dalam jajahan Johor, maka dikurniakanlah tanah Pahang. Maka jadilah raja pemerintah Pahang, raja bendahara Pahang. Kemudian akhirnya kepada Tun Mutahir. Bonda adalah buyut kelima kepada Tun Mutahir sehingga berlaku perang saudara di Pahang, dan yang mana kemudiannya setelah perang itu Tun tu kemudiannya diserahkan gelaran itu kepada sebagai gelaran kebesaran negara pada tahun 1958. Jadi Bonda kenal kemudian, jadi apabila Bonda melalui proses untuk mengenali diri dan kemudiannya proses kepada berkongsi pengkajian Bonda dengan masyarakat, Bonda ingin menghargai sumbangan nenek moyang Bonda daripada keluarga bendahara ataupun institusi bendahara, maka Bonda mengambil predikat Tun itu sebagai mengenalkan Bonda sebagai penulis dan pengkaji daripada darah bendahara. Jadi jadilah Tun Suzana. Itu ceritanya. Diambil gelaran sebagai satu menghormati dan menyambung perjuangan Tok Nenek Bonda sebagai mereka yang menolong dalam membangunkan peradaban Melayu daripada zaman Melaka. Macam tu cerita dia. So kiranya Tun ni juga Bonda Tun Suzana, okay, penulis buku dan juga aktivis Pertubuhan Kesedaran Melayu Islam ataupun dikenali sebagai Kemudi. Dan juga Akademi Watan. Ya, saya. So dua-dua NGO ni buat apa sebenarnya? Bonda setelah Bonda menulis, mengkaji dan menulis berasal usul daripada penulisan ataupun pengkajian asal usul, kemudian Bonda berkembang kepada menjadi penulisan kepada salah silah, kajian Melayu, peradaban. Kemudiannya pergi pula dalam masa tempoh 5-6 tahun tu Bonda sangat giat mengkaji lah, turun padang mengkaji semua, dan akhirnya Bonda merasakan pengkajian Bonda ni sangat penting untuk berkongsikan kepada masyarakat, disebabkan waktu itu naratif perkembangan peradaban Melayu Islam itu telah disailang oleh naratif daripada Orientalism. Macam contohnya bendahara pun orang tak tahu, orang kata bendahara itu adalah Perdana Menteri. Sebenarnya tak sama langsung. Dan orang kata raja tu daripada feudal. Salah. Kemudiannya orang kata raja ni daripada warisan Hindu-Buddha. Ataupun pembangunan peradaban Melayu Islam itu daripada
daripada ulama-ulama sufi pun tidak di-highlightkan. Jadi bonda dapat melihat siapa sebenarnya, tangan siapa yang sebenarnya membangunkan peradaban Melayu Islam. Jadi daripada situ bonda rasa sangat penting. Jadi daripada peringkat bonda mengkaji dan menulis, akhirnya bonda rasa terpanggil untuk melaksanakan satu fasa yang ini perlu kepada NGO supaya bukan saja bonda berkongsi pengkajian dengan masyarakat, penulisan, tetapi bagaimana nak menghidupkan formula-formula daripada kekuatan nenek moyang kita kepada masyarakat hari inilah. Jadi bonda juga banyak menceburi bidang aktivisme untuk kita mengenal formula kekuatan leluhur kita dan kita adapt kepada masyarakat kita dalam konteks masa kini. So kiranya aktivis ni lebih kepada memberi info lah macam tu? Bukan saja memberi info, juga apa sajalah yang berkaitan dengan aktivisme. Jika ada, macam bonda juga belajar perlembagaan. Jadi kalau kita ada isu-isu, bonda akan bersama dengan rakan-rakan untuk kita menyikapi isu-isu isu-isu yang melibatkan kepentingan ataupun cabaran kepada agama, bangsa dan tanah air. So kiranya kalau orang nak follow macam mana? Ada di sosial media lah? Ya, bonda ada Pertubuhan Kesedaran Melayu dan Islam, bonda ada Akademi Watan, dan juga bonda juga bergerak bersama dengan pembela Pertubuhan Pembela Islam. Bahagian bonda adalah Ketua Kluster Institusi Raja Melayu. Untuk Pertubuhan Pembela Islam. Maknanya bonda bagi kesedaran lah tentang pentingnya institusi Raja Melayu itu dipertahankan. Kerana ada agenda untuk merepublikkan negara ini. Betul. Jadi tapi orang tak faham. Jadi bagaimana, apa yang relevannya isu Raja Melayu dalam konteks masa kini. Itulah. Jadi kita kena bagi faham lah. Tu kena tajuk lagi satu lah. Ya, tajuk yang lain. InsyaAllah. Okay, so kita nak masuk kepada tajuk kita. Ya. So kalau kita tengok sekarang, isu-isu orang, kita khususkan perempuan lah kat sini kan. So kalau kita nak bandingkan sekarang, perempuan sekarang dengan perempuan dulu, boleh cakap jauh beza, betul tak bonda? Betul, sangat-sangat jauh. So agaknya macam kenapa boleh begitu banyak sangat perbezaan? Okay, bonda akan berkongsi bukan daripada suatu pemerhatian tetapi daripada pengalaman peribadilah. Bonda adalah generasi yang bukan saja hilang kampung disebabkan nenek moyang bonda dahulu zaman Tun Mutahir berlaku perang saudara. Jadi bonda kehilangan kampung dan kemudiannya bonda punya mak bonda panggil bonda lah adalah di Singapura lah, dia orang Jawa daripada belah mak tu. Jadi mereka di Singapura pun sudah tahulah Singapura macam mana kan, sebuah kota bandaraya yang pernah menjadi pusat pentadbiran British. Dia negeri-negeri Selat kan. Jadi banyaklah nilai-nilai Melayu terhakis daripada agenda yang dibawa oleh orang-orang macam Stafford Raffles, Frederick Casberry, semualah kat situ. Jadi bila kita kehilangan kampung, kita tak faham nilai disebabkan sendiri keluarga kita yang macam ditakdirkan begitu. Jadi bonda membesar dengan kata saki-baki apa adat yang kita faham lah, tetapi tidak seperti mana mereka yang bertuah untuk masih duduk lagi di kampung-kampung yang mana nilai-nilai kemelayuan yang berteraskan kepada keislaman tu sangat kuat. Jadi bonda pun kemudiannya di satu sisi bonda juga memerhatikan sebab bonda pernah belajar di sekolah Bukit Bintang Girls School, maknanya sekolah konvent. Dan kemudiannya bonda setelah bonda lulus dengan cemerlang dalam dalam SRP, sijil rendah pelajaran pendidikan waktu tu, bonda pergi kepada Sekolah Menengah Sains Selangor dan bergaul dengan kawan-kawan yang Melayu. Tapi kemudiannya bonda dapat pergi ke Australia. Jadi bonda duduk ke Australia selama 6 tahun. Dan bonda masa tu generasi bonda memang kerajaan punya dasar nombor satu, orang perempuan dia nak keluar untuk membantu dalam
negara lah, membantu. Jadi dia menggalakkan lah. Menggalakkan. Kemudian juga orang perempuan diberikan peluang untuk belajar luar negara lah. Jadi bila bonda keluar negara, pergi Australia, bonda memerhatikan lah kita, ialah kawan-kawan kita, bagaimana mereka yang mana sistem sekular, yang kat pendidikan sekular yang memang dah lama berlangsung di Malaysia ini, menyebabkan anak-anak Melayu kurang padu ain. Padu ain. Kemudian mereka dia mengharapkan budaya je lah, adat budaya yang tersisa daripada dulu. Jadi dengan pemikiran, kefahaman ataupun pendidikan sekular, mereka keluar negara di Amerika, di UK, di Australia, di New Zealand, maka dalam usia 18, 17, 18, very young lah dia orang keluar negara, dan kat situlah berlaku berbagai-bagai hal. Contohnya dasar mereka sebelum ke universiti, mereka kena duduk dengan keluarga angkat, contoh. Dan keluarga angkat tu macam, keluarga angkat tu mereka nilai tak sama. Jadi kadang-kadang ayah tu kata ini anak saya dalam setahun, kadang dia peluk aja. Anak keluarga angkat dia tu Mak Saleh lah. Okay. Gitu. Jadi kadang dia orang ni biasa je. Dia sayang kan. Dan itu dia punya nilai. Dan ada juga cerita masa musim panas ni, kawan ni cerita. Tak salah kakak bonda dia belajar di Amerika, dia duduk dengan keluarga angkat setahun. Minta maaf cakap lah, ayah dia musim panas dia togel, tak masuk benang. Dia cerita gitu je dalam rumah. Gitu je. Memang itu nilai mereka. Kita tak boleh nak cakap apa kan. Kawan bonda di New Zealand daripada kampung, terpaksa duduk dengan keluarga. Kemudiannya bila makan, dia kata, awak orang Islam kan? Ini ada makanan pork, kata kan. Okey, awak Islam saya respect, saya ketepikan je lah. Awak makan saya ketepikan. Sebab dia tak faham kan. Lepas tu ada juga kawan bonda yang terpaksa dia daripada keluarga, daripada Terengganu, dia memang tutup aurat. Jadi pergi, dia punya matriculation tu dia kena duduk, dia kena belajar di sekolah yang mana sekolah tu mewajibkan pakaian seragam. Kat sana dia orang pakai skirt lah. Skirt dengan stoking panjang, short skirt. Jadi dia diwajibkan. Jadi dia terpaksa. Jadi mereka ini, minta maaf cakap, mereka ni duduk kat situ. Masa tu kita tak ada lagi kebangkitan Melayu, orang masih tak faham. Orang ingat Melayu ni, termasuk bonda lah, ingat Melayu ni bangsa yang primitif, kuno, duduk atas pokok. Bonda ingat dulu orang Melayu ni duduk atas pokok. Macam mana bonda? Maksudnya bonda ingat orang Melayu dekat Malaysia macam tu? Orang Melayu, kita mana ada konsep, kita tak faham kan. Tapi memang kita ingat, tak tahu macam mana sampai kepada pemikiran bonda. Orang Melayu ni adalah orang yang asal duduk atas pokok. Kita tak tahulah macam mana. Tapi macam itulah rendahnya kepahaman tentang peradaban Melayu waktu zaman itu. Jadi bila generasi yang dihantar ni, bila balik, mereka sudah mula mendapat kefahaman dan pemikiran daripada negeri yang canggih. Masa tu memang orang tu berkiblatkan ke barat, Amerika, UK, mereka datang, mereka dapat duduk di kursi-kursi empuk, di korporat-korporat, di pejabat-pejabat kerajaan, sebab mereka ni dihantar oleh Petronas, oleh MARA, oleh JPA. Jadi bila balik, minta maaf cakap lah, memang itulah antara yang menyebabkan berlakunya mula nilai-nilai daripada barat itu mula makin kata gelombang pembaratan lah pada Melayu, yang natijahnya anak-anak daripada bonda ni generasi yang itu, dan anak-anak terikut sekali. Cuma pelik bonda, bonda pula yang pelik tu bonda tak ke situ, tapi dekat Australia bonda pakai macam ni. Jumpa hidayah lain. Sebab bonda terbabit dengan kumpulan jemaah tabligh waktu tu, dan bonda sangat suka. Jadi bonda pakai. Tapi kakak pernah cakap dengan mak masa tu, dengan bonda kan, my mother, dia cakap nasib baiklah Nana tu, dia panggil Nana dan keluarga, nasib baik Nana tu dia pakai macam ni, kalau tidak dia macam ni, dia kata kan. Jadi yang lain lah. Jadi yang lain kan. Jadi itulah maknanya maksud bonda di sini, yang zaman sekarang ni antaranya adalah disebabkan berlaku suatu pembaratan kepada pemikiran, disebabkan generasi yang belajar di luar negara, mereka bawa balik, mereka menjadi orang-orang movers and shakers dalam negara kita, dan nilai itu makin lama, tahulah bila dah kata dah sekular, terbuka lah semua. So pada bonda lah,
secara peribadi pada bonda, itu antara sebab musababnya yang menyebabkan begitu. Selain daripada kalau dulu kerajaan kita banyak mengambil dasar tertutup. Macam TV kita pun dulu TV1, TV2, tapi bila dia buat TV3 kemudiannya masuk sumber-sumber kata yang daripada luar negara buka semua, jadi lagi mudah lah dia punya agenda pembaratan tu. So macam ni kalau macam kita nak like balance, contohnya kita nak moden tapi at the same time kita nak pelihara culture kita, agama kita, but at the same time we have to be like par lah dengan dia orang kan. So agaknya macam mana tu? Okay, bonda sangat beruntung sebab bonda berkahwin dengan seorang suami yang bukan saja faham dan menyokong Haji Muzaffar bin Datuk Haji Muhammad. Terima kasih bang. Tetapi Allah SWT takdirkan suami bonda ni bekerja di syarikat penerbangan Malaysian Airlines. Jadi dia ada satu kelebihan di situ yang mana kita mendapat privilege untuk pergi mengunjungi negara-negara luar. Sama ada setahun sekali kita diberi percuma dan masa lain kita diberi diskaun yang banyak lah. Jadi bonda bonda balik daripada Australia, kita sukalah tengok negara luar. Jadi bonda selama 30 tahun, 35 tahun suami bonda berkecimpung di bidang penerbangan. Dan kemudiannya dapat pergi ke Qatar untuk 4-5 tahun. Jadi bonda suka travel luar negara. Jadi bonda banyak travel, bonda pergi ke Afrika, pergi dan hantar anak belajar di sana di Johannesburg, kemudian pergi ke UK, pergi ke Yaman dan bonda masa suami bekerja di Qatar, bonda duduk di sana, bonda selalu pergi ke Dubai, ke Abu Dhabi. Bonda nampak tidak ada masalah sebenarnya untuk kita hidup dalam keadaan moden. Sebab di Qatar itu sangat moden. Tetapi mereka sangat menjaga nilai-nilai agama. Institusi kekeluargaan, nilai-nilai kekeluargaan. Bonda sangat selesa berada di Qatar kerana walaupun tidak seperti Dubai yang sangat kata tempat tourist spot tapi di Qatar itu mereka dapat pakai macam ni, ataupun kalau tak tutup aurat pun mereka pakai dengan sopan. Sopan dan mereka sangat penting kekeluargaan dan kes jenayah pun tak ada sebab polis dia polis dia sangat ketat kan, dia bagus lah, mana tak ada corruption. Jadi siapa kata orang Melayu, orang Islam, perempuan Islam tidak boleh mengedah modernisasi tanpa meminggirkan ataupun menghilangkan nilai-nilai keislaman. Dia bukan satu yang bersifat teori tetapi juga telah dibuktikan di negara-negara Islam. Seperti juga di Brunei. Brunei pun macam tu. So pergi, siapa yang ada kesempatan tu pergi tengok. Gitu. Macam sampai sekarang pun dia tengok baru-baru ni, seorang pemain bola sepak terkenal. Dia duduk di negeri Arab, di Mekah ke Madinah. Dia di interview di Temu Ramah mereka ketawakan dia bila dia kata aku duduk di negeri dia macam negeri Islam macam mungkin nak potong tangan ke apa ataupun dia kata aku ni daripada Chicago, aku dapat bezakan sana tidak ada kes jenayah, aku boleh bawa keluarga aku malam-malam. Orang sana memang suka memalam kan, bawa keluarga makan kan, minum teh, chai semua kan. Baik di Qatar dan negara Arab lah ya. Bawa keluarga rasa selamat, kemudiannya pendidikan percuma, kesihatan percuma, nilai kekeluargaan itu. Sedangkan negeri-negeri macam Barat, si Amerika, Allah kalau bonda tengok kan, kes bunuh, kes jenayah, kes macam-macam kes. Jadi siapa kata tidak boleh memang kita kena, mata kita kena inilah. Masalahnya orang dekat sini selalu ingat macam untuk moden you don't have to follow your religion. Macam itulah, you kena pinggirkan. That is very wrong. Itu satu yang sangat-sangat itu orang kata dalam pepatah Melayu mengatakan jangan jadi seperti katak dalam tempurung. Dan dalam agama kita disebut bertebaranlah pergilah travel macam tu. Dalam pepatah Melayu kata jauh berjalan, luas pemandangan.
Okay. Dan memang itu memang satu-satu daripada ajaran Islam lah untuk kita belajar tentang bagaimana tamadun peradaban orang lain untuk kita tengok bagaimana. Salah tu untuk kita katakan kena pinggirkan agama kan. Bonda sendiri dengan macam ni lah, bonda pergi merata dah, bonda dah pergi dah. Kalau tak ada tempat, bonda ketika sembahyang tu, bonda buka mana kan, dia pakai tempat-tempat tersorok, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey, tadi waktu kita borak-borak, Bonda ada cakap beza perempuan Melayu dengan perempuan Arab ni ada perbezaan dia. Yeah. So perempuan Melayu lebih mandiri ataupun lebih berdikari ke, lebih kurang macam tu? Berdikari, betul. Boleh tak Bonda terangkan sikit apa? Ini Bonda kalau bercerita ataupun Bonda sharing ni atas dua lah, atas ilmu dan juga atas pemerhatian Bonda. Bonda suka memerhati lah daripada dahulu. Jadi dan Bonda pun dah pergi kan dekat dunia Barat, dunia Arab, Afrika, alam Melayu kan. Jadi Bonda punya rumusan lah ya. Perempuan Melayu ni sejak zaman berzaman berlainan daripada perempuan Arab kerana kita ni memang jati diri ataupun karakter perempuan Melayu ni adalah bersifat mandiri lah, very independent ya. Kalau Bonda duduk negeri Arab, hatta sehingga hari inilah ya, mereka mereka membuat kerja-kerja tradisional di rumah. Bukan kata tak ada yang kerja lah, tapi yang Bonda tahu lah, Bonda duduk di Yaman, di Qatar ya. Satu yang bagus tu bila macam tu kerajaan bagi gaji suami banyak. Oh ya ke? Jadi mereka beranak banyak. Saya pun suka kan macam kan, gitulah. Kita sebenarnya dulu pun macam tu. Cuma kita masuk Bonda mandiri di sini adalah kita kena balik kepada ayat tak salah Bonda ayat 13 surah Al-Hujurat yang berkaitan dengan Allah SWT berfirman berkaitan dengan kami mencipta pasangan-pasangan lelaki perempuan dan kemudiannya mencipta bangsa-bangsa. Jangan kita ingat bangsa-bangsa itu adalah diciptaan manusia, tidak. Allah SWT sendiri mencipta bangsa dan bahasa. Dan bangsa itu dicipta dengan karakter-karakter yang berbeza. Ya, dan suasana yang berbeza. Macam contohnya orang yang duduk di padang pasir sama ke dengan orang yang duduk di Kutub Utara, orang Eskimo, sama ke dengan orang Arab Badui, sama ke dengan orang Cina, sama ke dengan orang di alam Melayu. Jadi ini semua adalah bangsa-bangsa yang berbeza, ciptaan Allah, dan mereka mempunyai yang mengidentikan satu sama lain adalah umpamanya bahasa, ideologi, adat budaya. Jadi dalam konteks Islam itu bangsa-bangsa yang mengolah prinsip-prinsip dan nilai Islam kepada olahan bangsa mereka disebut sebagai bangsa-bangsa yang berbudaya Islam. Jadi dalam konteks wanita Melayu ni, daripada dahulu Allah ciptakan wanita Melayu ni adalah wanita yang bermasyarakat. Maknanya masa dahulu orang perempuan Melayu ni dia sama-sama pergi ke sawah. Sebab konsep Melayu dulu petak-petak sawah tu dikongsi. Kira bekerja bersama dengan suami. Dikerjakan. Tapi biasanya kampung tu, kampung dan satu kampung biasanya adalah keluarga, kerabat, saudara mara. Jadi mereka mengerjakan petak-petak sawah sampai ke semai dia, sampai ke habis semua, dan mereka berkongsi. Dan juga perempuan Melayu, kalau kita tahu di Kelantan, perempuan Melayu berniaga. Dia pergi ke pasar, dan hatta kalau nak bandingkan orang perempuan Melayu dengan perempuan Arab lah contohnya, perempuan Melayu ni lagi ramai kita boleh bagi contoh perempuan Melayu yang menjadi raja. Terlibat dalam urusan pentadbiran. Bukan pentadbiran, atas lagi. Raja. Betul, bukan pentadbiran lagi. Atas lagi. Dan kita kata macam mana orang Islam kata perempuan Melayu tak jadi pemimpin? Betul ke tidak? Betul ke tidak yang itu? Sebab yang menjadi pemerintah, contoh pun dia bagi Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin adalah seorang raja perempuan di Kesultanan Aceh yang mana baginda memerintah 30 tahun.
nak tahu siapa penasihatnya. Tidak lain tidak bukan adalah ulama tersohor Nusantara, yakni Syekh Abdul Rauf Singkil. Dan tapi kena ada sebab lah kenapa. Sebab waktu itu memang adalah berlaku politik dan berlaku orang kata mengambil pendekatan mudarat kecil untuk mengelakkan daripada mudarat besar. Jadi sebab baginda juga Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin adalah seorang alimah. Dia belajar macam mana alim. Dia belajar dengan 7 ulama dan dia belajar 3-4 bahasa. Seorang yang sangat kita cendekiawan dan kita juga ada Adruja. Adruja itu seorang raja, puteri raja Sang Tawal yang mana baginda pernah bersama dalam angkatan perang dan baginda terkenal sebagai seorang yang menebas kepala Raja Sukhothai. Yang mana Raja Sukhothai waktu itu sangat mengganggu orang Islam di Langkasuka, di Jawaka, kerajaan Jawaka. Dan juga maknanya bonda juga perlu sebut tentang siapa nama Kamal Hayati. Kamal Hayati dan juga kumpulan Inong Baleh. Dan orang wanita yang bersama dalam perang musuh bisik. Jadi maknanya di sini orang perempuan zaman dahulu di tanah Melayu ni mereka sangat berkecimpung. Hatta dalam pemerintahan, hatta dalam pendidikan, hatta dalam perdagangan, bukan perdagangan yang kat luar tu lah, tetapi kampung lah, dekat suasana kampung, perniagaan. The right word is perniagaan lah, bukan perdagangan. Hatta dalam pertahanan. Pertahanan mereka berjihad bersama-sama. Jadi inilah yang membezakan orang Melayu, wanita Melayu dengan wanita yang daripada negeri Arab, yang mana kalau bonda kaji lebih ramai di alam Melayu. Sebab kita ni orang Melayu ni, perempuan Melayu mandiri, dia sangat kuat dan dia bersama-sama dengan orang lelaki. Tetapi tidak menidakkan mereka bukan keluar begitu. Mereka keluar dengan kesopanan mereka, dengan menjaga batas-batas syariat mereka. Contoh yang bonda nak perlu kongsi di sini, bagaimana rumah orang Melayu dahulu. Perempuan dengan pintu masuk perempuan dengan lelaki itu diasingkan. Ruang perempuan masuk belakang, ruang lelaki bawah. Kerana ada serambi untuk tetamu-tetamu yang datang, dan ada juga ruang untuk tetamu-tamu perempuan diasingkan. Itu antara contoh betapa orang dahulu sangat menjaga. Dan juga jangan kata pakaian bonda ni adalah pakaian orang Arab. Tidak. Tetapi dahulu lagi ada orang perempuan yang bernikab, disebut sebagai kelubung. Bukan cara macam ni lah, dia kain ditutup, ataupun kain batik. Kain sarung ditutup. Itu adalah fenomena perempuan Melayu Islam dahulu. Tapi kalau macam kita nampak selalu dalam movie kan, yang pakai berkemban semua tu, itu masalah tu. Salah lah tu. Naratif yang sangat-sangat. Bonda nak mengambil kesempatan di sini kepada mereka yang bonda baru nak share tau. Satu yang buat ilustrasi. Bonda sangat teruja dengan ilustrasinya. Sampai bonda nak share, tapi bonda dah share in fact. Tapi bonda terus padam. Sebab dia ada dalam 30, 40 ke 50 gitu ilustrasi cantik. Tapi bonda kecewa bila perempuan aja berkembang. Walhal Allah. Bonda sedih sebab ada seorang ilustrasi daripada negeri Indonesia. Bonda tak tahu siapa dia. Tetapi bagaimana dia melukis Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin dengan suatu imajinasi pakaian seorang wanita bangsawan, seorang sultanah, tetapi bertutup. Bertutup dengan crown dia. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Kerana itu adalah realiti. Kenapa kita, sebab mungkinlah zaman sebelum kebangkitan ni memang orang tak tahu. Kan sebab orientalis, kefahaman dia orang tu tengok kepada filem-filem zaman 40-an, 50-an. Masa tu memang dah zaman British. Jadi kefahaman tentang wanita Melayu itu ataupun wanita Melayu zaman itu memang banyak sudah inilah. Sudah tak mengikut kan. Tetapi kalau kita tengok di kampung masih lagi begitu. Cuma tempat-tempat macam Singapura contohnya. Kita kena tengok negeri Selat. Negeri Selat ni, baik Pulau Pinang, baik Melaka, baik Singapura, inilah lubuk-lubuk yang mana
dikatakan pegangan British yang mengeluarkan nilai-nilai yang berasingan daripada tanah Melayu yang lain. Jadi filem-filem Kete Keris, filem-filem Piramli dahulu di Singapura. Jadi itu yang masalah. Jadi sampai kita jadi mental block kat situ. Jadi bonda ingin nak menyeru kepada mereka yang nak buat design, please mereka yang dilukis tu adalah wanita-wanita Melayu yang ada harga diri dan mereka Islamik dan mereka menutup aurat. Okey, isu baru kan bonda. Yang sekarang ni Pendekar Awang tu kan. Kan diorang macam mempertikaikan pakaian dalam movie Pendekar Awang tu. Diorang kata pakaian tu bukan tidak menunjukkan pakaian orang Melayu dulu. Dia kata salah ni sebab orang Melayu dulu mana ada pakaian macam ni. Dia pakai macam mana? Bonda belum tengok lagi. Belum tengok lagi. Susah sikit lah nak ulas pasal benda tu. Tapi dia tutup aurat lah. Dia tutup aurat. Cuma saya rasa pemikiran orang Melayu ingat orang Melayu dulu tu dia tak pakai sebegitu. Dia pakai macam mungkin hanya berbaju kurung saja sebab dalam movie tu dia tunjuk pakai macam baju pahlawan sikit lah. Iyalah, kenapa tak boleh pula kita kalau kita ada bukti tunjukkanlah. Dia konsep dia begini kita ada seorang masa bonda tengok baru ni ada dikongsi bagaimana seorang wanita Islam tiba-tiba dia muncul zaman peperangan yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid dengan Rom. Nama dia tak salah bonda Khaulah atau gitulah. Khaulah tak salah. Dia muncul dengan pedang dia dan dia menebas dia bersama-sama dalam perang lah. Dan juga kalau dalam konteks alam Melayu Adruja. Okey, kita bercakap tentang wanita menutup aurat, wanita yang begini-begini pakaian. Tetapi jika sekiranya seorang wanita itu perlu untuk pergi ke medan perang, boleh ke dia pakai baju kurung? Susahlah kan. Yang penting tutup aurat. Kan? Yang penting tutup aurat. Itu yang konsep ni bukannya nak mempertahankan baju tu. Baju tu dalam pakaian seharian. Tetapi flexibility apabila berlaku sesuatu perkara kan yang memerlukan dia memakai pakaian yang pakaian yang perlu. Dan mungkin juga zaman itu kita ada pengaruh daripada Osmaniyah. Kita ada pengaruh daripada pakaian. Kalau zaman tu mungkin Osmaniyah lah. Kita ada pengaruh. Kalau mereka kena pakai baju yang untuk pergi berperang, pergi perang, then so be it. Pada bonda jangan terlalu menyempitkan kita kepada perkara titik bengik. Bonda tengok filem ni, apa mesej yang nak disampaikan? Kalau duk bergaduh tentang ni betul, ni tak betul, ni pakai apa mesejnya adalah adalah nilai Islam, adalah semangat kepahlawanan, adalah patriotisme. Yang titik bengik itu perlu faham, ini bukan cerita akademik. Ini bukan cerita dokumentari. Kan? Yang mana setiap tu kena berfakta. Kalau dokumentari lah. Itu bolehlah kalau nak bising kat situ. Ini kita nak menyambut kebangkitan Melayu tu. So tak usah lah. Tak perlulah. Tak perlulah. Terlalu sangat kan. Orang lagi perang kalau pakai macam tu. Aduh. Tak tahulah ni asalkan tutup aurat. Kan? Yang penting tutup aurat. Tak maaf lah ya. Kalau ada netizen yang terasa tak apa. Dia ada terasa. Bonda ni orang tua. Bonda sukalah nak cerita-cerita ya. Apa yang sepatutnya lah. InsyaAllah. Okay, so kiranya bonda macam mana kita nak buat, macam mana kita nak kembali kepada zaman dulu balik. Bukanlah exactly kembali, faham, but at least nilai-nilai tu kan kita bawa. Sebab kita tengok sekarang ni memang moral issue, especially kita nak fokus on perempuan lah kan. Dengan anak luar nikahnya, pakaiannya, bergelik depan handphonenya kan. So Melayu punya nilai tu dah tak ada. So macam mana bonda kita nak buat? Kita kena kembali balik kepada konsep bangsa-bangsa yang disebut sebagai olahan daripada nilai-nilai Islam kepada kebudayaan bangsa-bangsa yang disebut sebagai kebudayaan Islam. Bangsa-bangsa yang olah nilai daripada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam wajah bangsa-bangsa tersebut disebut sebagai kebudayaan Islam. Jadi kita kena faham kebudayaan Islam ni apa sebenarnya. Okey? Kalau kita faham aja konsep ini, bawalah pada zaman apa pun. InsyaAllah selamat. Kita jangan pergi kepada yang ranting-ranting. Kita pergi kepada apa 3 prinsip
yang disebut sebagai budaya Islam dan bawalah dan olahlah pada apa jua zaman. Hatta kalau kita pinjam meminjam atau pindah memindah budaya tu pun tidak salah. Sebab kebudayaan Islam pun memang berlaku pindah memindah asalkan dimurnikan yang sesuai dengan syariat. Jadi 3 perkara yang bersangkutan dengan kebudayaan Islam ataupun teras yang kita boleh bawa kepada sepanjang zaman sebagai orang Melayu adalah pertama tauhid. Roh budaya Melayu adalah tauhid. Ya, tauhid. Itu tujuan kita manusia diciptakan adalah untuk mengenal dan beribadat kepada Allah. Dan beribadat itu bukannya dalam konteks kita duduk kat tikar sejadah semata-mata, tetapi kehidupan, membangunkan peradaban kebudayaan. Sebab apa? Katalah kita ni fokus daripada duduk dekat tikar sembahyang dan itulah pada kita punya pemikiran ni adalah itulah saja maksud kehidupan. Bagaimana itu bukan apa yang Rasulullah SAW mengajar. Bila Rasulullah SAW di Mekah, Rasulullah SAW buat apa? Rasulullah SAW buat piagam untuk bahagian pertahanan dengan orang-orang bukan Islam, dengan Yahudi, dengan kaum-kaum pertahanan. Patriot maknanya pertahanan itu kalau dalam konteks hari ini disebut sebagai perlembagaan. Kemudian Rasulullah SAW buat pertahanan, ketenteraan. Kemudiannya Rasulullah SAW membangunkan masjid. Maknanya ilmu Rasulullah SAW sangat Al-Quran, Allah SWT sangat mementingkan ilmu. Itulah nilai. Maknanya kita kena faham nilai-nilai tinggi itu. Nilai tinggi itu adalah bukan hedonisme, bukan nilai-nilai yang terkosong daripada makna, bukan nilai-nilai yang rendah, yang biadab, yang kalau bunda tengoklah dalam tamadun barat tu, art itu adalah wanita ataupun lelaki yang tidak ada surat benang pun di situ. Ataupun terpekik terlolong menyanyi ataupun mencarut atau itu semua bukan nilai Islam. Jadi 3 prinsip Islam ataupun budaya Islam yang boleh kita bawa dan diolahkan oleh mereka yang berbangsa ataupun berbudaya Islam adalah pertama tauhid. Yang ni kita kena faham tauhid Allah SWT dan segala asma sifat sifatnya dan pandangan alam. Maknanya kita kena faham tentang alam akhirat, dosa pahala, kita kena kenal rukun iman, rukun Islam dan segala yang berkaitanlah dengan ketauhidan. Yang kedua adalah budaya itu perlu bersifat amar ma'ruf nahi munkar. Budaya yang baik dan mencegah kemungkaran. Ya, maknanya budaya yang baik itu apa saja yang baik. Macam Rasulullah SAW ajar, budaya baik apa? Rahmah, sayang kepada anak yatim, kepada jiran, kemudiannya asnaf. Itu Rasulullah SAW menghidupkan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran kepada kehidupan Rasulullah SAW. Dan mencegah kemungkaran. Macam di zaman jahiliah, perempuan mereka melacur. Lelaki mereka menanam anak-anak perempuan hidup-hidup. Mereka berperang, mereka minum arak, mereka tak ada sistem. Jadi ini adalah bukan budaya yang Islam mengajar. Rasulullah SAW murnikan. Jadi perkara kedua adalah menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah prinsip budaya berteraskan ajaran Islam yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan sifat-sifat keji, yakni disebut sebagai mazmumah, dan menanam sifat-sifat mulia. Ya, contohnya kalau kita ni jenis orang yang suka mengumpat, mencela. Sekarang ni memang budaya itu hidup. Dan sangat subur di media sosial. Membawang lah kita katakan. Tidak bertabayun. Main ambil. Sumber main ambil. Lepas tu menghina, mengaib. Ini semua sebenarnya adalah bahagian daripada menunjukkan karakter kita yang telah pun yang ada sifat-sifat yang keji. Rasulullah SAW memurnikan perkara tersebut. Menghidupkan sifat-sifat baik sangka, berkasih sayang, sifat rahmat, bersabar, tawaduk, tawakal, syukur, redha. Ini bukannya pada teori, tetapi adalah olahan-olahannya berlaku pada nenek moyang kita. Contohnya paling mudah lah ya,
kita tengok dalam simbol dan pelambangan seni bina, contohnya konsep rumah yang Bunda sebut tadi. Rumah kalau nak dibina adalah mesti orang dahulu dia akan utamakan kiblat. Rumah tu mesti arah kiblat. Kemudiannya percampuran lelaki perempuan tidak ada. Kemudiannya ada tempat ruang untuk mandi jenazah dan ada untuk kenduri-kendara. Jadi sangat Islamik. Kemudiannya pakaian. Bunda rasa ramai dah tahu. Pakaian perempuan Melayu tutup aurat. Orang lelaki Melayu kalau baju kurung tu dia simbol penuh dengan kata 3-5 butang, ya. Kemudian 5 butang tu melambangkan rukun Islam. Kemudiannya poket 3 melambangkan rukun hakikat iman, ihsan dan Islam. Jadi itu semua adalah budaya ataupun prinsip tauhid, amar ma'ruf nahi munkar dan menanam sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat baik kepada sebagai teras pada kebudayaan, dan bawalah kepada orang Islam di China, orang Islam di India, orang Islam di Afghanistan, di Barat, di Melayu. Itu saja prinsip dia, tetapi diolah dalam wajah bangsa-bangsa ikut budaya itu. itu tersendiri Ikut budaya kita. Jadi kita banyak sebenarnya contoh. Macam contohnya peribahasa kita. Peribahasa kita, orang tamak selalu rugi. Ataupun kerana mulut badan binasa. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dan juga banyaklah peribahasa kita yang peribahasa itu bukan sebagai satu benda yang kita hafal, tetapi itulah konsep kehidupan nenek moyang kita. Kemudiannya konsep budi. Budiman, akal budi, budi bicara, budi apa lagi? Budiman ada pantun budi baik dikenang jua, Bunda pun tak ingat kan? Budi baik dikenang. Betul. Jadi itulah sebenarnya budaya yang berteras kepada nilai yang Rasulullah SAW ajar di Mekah Madinah, yang mana telah pun diamalkan oleh nenek moyang kita, tetapi disebabkan berlaku sekularisasi ilmu, maka menyebabkan kita terpinggir daripada prinsip itu, dan makanya kita pergi mengambil yang barat. Jadi untuk kembalikan, bukannya kita tak boleh, olah sajalah prinsip itu kepada dalam konteks moden. Macam contohnya tutup aurat. Kita tutup aurat cara kita lah, macam mana cara kita, ataupun kita ada social media kita sekarang. Ceritalah yang baik-baik. Kan konsep agama kita yang mana kita taat kepada pemerintah ataupun taat kepada alim ulama ataupun beradab kepada guru, kepada ibu bapa. Kita buat dalam konteks sekarang. Bukan tak boleh menegur, jangan salah faham. Kita bukan tak boleh menegur. Kita boleh menegur. Hatta raja-raja Melayu pun kita boleh menegur. Hatta orang ni pun kita boleh menegur, pemimpin, tetapi ada adabnya. Raja-raja Melayu ada cara nak menegur. Orang-orang pemimpin kita ada cara nak menegur. Jadi itulah dia adab yang perlu dibawa atas zaman itu. Alright. So itulah kita punya perbincangan pada hari ini. Terima kasih Bunda, banyak sangat input yang kita dapat. InsyaAllah kita akan jumpa di the next episode Podcast Demi Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.